Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Kyou wa chotto akarui hanashi o shiyou kana to omoimasu. Mainichi shingata coronavirus bakkari hanashi o shite, tabun minasan mo tsukarechau shi, sore ka tabun stress mo tamatteるかもしれない。Hari ini saya ingin bercerita tentang kisah sakura di Jepun. Saya ingin membawa anda melihat salah satu tempat spot sakura yang tercantik di dalam Jepun, iaitu di Shimane Prefecture. Okey, di mana Shimane Prefecture ini? Shimane Ken ataupun Prefecture ini terletak lebih kurang 800 km daripada Tokyo. Kalau kita naik bas malam memakan masa lebih kurang 14 hingga 15 jam. Kalau kita naik Densha ataupun kereta api, iaitu Densha malam, Sunrise Izumo, memakan masa lebih kurang 12 jam jugalah. Okey, paling cepat kita nak pergi sana ialah menaiki kapal terbang. Okey, dia akan sampai ke Izumo Airport ya. Shimane Ken ini adalah salah satu prefecture atau negeri yang agak tercorot di dalam Jepun. Kalau kira daripada 47 buah negeri, dia nombor 2 daripada bawah, dan nombor 1 paling bawah ialah Tottori Ken, negeri di sebelahnya. Ulu sangat ke? Ya, memang ulu. Ulu tu dari segi macam mana? Ianya dikira sebab populasi yang paling terendah di dalam Jepun. Okey, memang ulu pun sebab sampai sekarang pun wabak COVID-19 ni tak sampai lagi ke Shimane Prefecture ini. Tapi maksud saya tak ada kes lagi lah di sana ya. Okey, sebagaimana ramai yang maklum, sekarang ini ialah waktu yang terbaik untuk melihat sakura di Jepun. Cuma tahun ini agak awal sikit. Tokyo dan Shimane Ken telah capai kemuncaknya pada minggu lepas, dan minggu ni mungkin dah banyak gugur lah. Tapi di bahagian atas-atas dalam Jepun, kebanyakannya tengah meriah dengan sakura-sakura sekarang ini. Tapi itulah kan, ramai rakan-rakan di sana terpaksa simpan hasrat untuk melihat sakura pada tahun ini disebabkan wabak corona ini. Tak apa, insya-Allah ada hikmahnya. Okey, sekarang saya nak perkenalkan satu spot yang terbaik di dalam Shimane Ken ini untuk melihat sakura. Ini tempat memang saya rekomen ya. Kisuki Town, terletak di daerah Unancho. Hikawa Tebo Sakura Namiki, atau dalam bahasa Melayunya, barisan pokok sakura benteng sungai Hikawa. Oh, panjang namanya ke? Tempat ini telah terpilih antara 100 tempat sakura paling cantik di dalam Jepun oleh Persatuan Sakura Jepun. Ada lebih kurang 800 pohon sakura di sepanjang benteng sungai Hikawa ini. Lebih kurang 2 km panjang. Okey, kita tengok video ni ya. Saya suka sangat datang ke tebing sungai Hikawa ini sebab pokok sakuranya agak rendah dan rimbun, di mana ianya membentuk semacam tunnel ataupun terowong sakura di laluan tebing sungai ini. Pada waktu kemuncak sakura berkembang ini juga, banyak yatai ataupun gerai di sepanjang laluan ini. Okey, mungkin ramai yang pernah mendengar perkataan hanami. Maksud hanami ialah menonton bunga. Itu kalau kita direct translate lah. Tapi dari segi adat tradisional rakyat Jepun, mereka suka menikmati keindahan bunga sakura sambil berkelah di bawah pohon sakura. Sebab tu you all boleh tengok bila sakura kembang penuh je, ramai orang berkelah ataupun berpiknik di bawah pohon sakura. Nampak macam best kan? Memang seronok pun. Kena pula pada waktu cuaca cerah, waktu suhu tengah suam-suam sejuk, kita bentang canvas di bawah pohon sakura, dan lepas makan kita terbaring, boleh lentuk lah sampai ke petang di bawah pohon sakura ni. Okey, mungkin ada yang bertanya, kenapa ramai sangat orang suka berkelah di bawah pohon sakura yang tengah mangkai ni? Mangkai? Okey, bukan bangkai ya. Mangkai itu ialah perkataan Jepun yang membawa maksud man ialah penuh, kai itulah kembang. Sakura kembang penuh maknanya. Di mana setiap satu pohon sakura itu akan penuh dengan bunga sakura tanpa daun dan anasir lain. Boleh bayang tak macam mana keadaan satu pokok dengan penuh dengan bunganya? Kita lihat dalam gambar ni. Dan fenomena pohon sakura penuh dengan bunga sahaja macam ni tak lama sebenarnya. Paling panjang pun dalam seminggu je. Ini tak termasuk masa dia tengah kembang dan masa dia tengah gugur. Kejap je kan? Worst case kalau sakura kat tempat itu baru sahaja diisytiharkan mangkai atau kembang penuh tadi, esoknya tiba-tiba hujan ataupun angin kencang. Aduh, memang kejap je dia akan togel. Ini pernah terjadi pada tahun lepas ya. Saya pergi ke Matsue di berdekatan dengan kawasan ini juga, di Taman Zukuri Onsen. Hari itu penuh, besoknya hujan, habis togel satu tempat tu sakuranya. Sebab itulah ramai orang menghargai waktu sakura ni, sebab waktu dia amat pendek. Sebab tu mereka suka enjoy waktu sakura tengah kembang penuh.
Di tebing Sungai Hikawa ini juga ada satu lagi benda yang agak menarik ya. Sebuah jambatan yang agak rendah untuk pejalan kaki seberang sungai. Sungai ini agak lebar juga ya. Jambatan ini diberi nama Negai Bashi. Negai permintaan, Bashi ialah jambatan. Jambatan permintaan. Apa benda pula tu ya? Okey, menurut mitos orang-orang di Pekan Kisuki ni dulu, sebelum mereka seberang sungai, bila mereka berdoa atau meminta sesuatu, doa mereka akan dimakbulkan selepas menyeberang sungai. Itu kepercayaan mereka lah. Kita janganlah buat macam tu. Okey, dah habis dah cerita tentang benteng Sungai Hikawa. Sekarang saya nak bawa anda ke kawasan pedalaman sedikit. Di kampung sebelah Pekan Kisuki tadi. Tak jauh ya, dalam 15 minit perjalanan dengan kereta. Kita pergi hiking dan naik bukit, tengok air terjun pula. Dari parking area, kita kena jalan kaki masuk dalam lebih kurang 20 minit. Nanti kita akan jumpa tangga macam ni. Ada lebih kurang 3 peringkat. Tinggi dia dalam 80 meter hingga 100 meter. Okeylah, mereka sediakan tangga macam ni. Mudah sikit untuk panjat. Jadi waktu hujan tak ada licin jatuh ke apa ke kan. Bila dah sampai hujung tangga tu nanti, kita akan jumpa awet cantik macam ni. Bukan. Kita akan jumpa air terjun yang luas pemandangan macam ni. Cantik tak? Nama air terjun ini ialah Ryuzugataki. Agak susah nak sebutnya. Makna dia air terjun kepala naga. Saya tak tahulah kat mana mereka dapat nama air terjun kepala naga ni. Tapi di belakang air terjun ni ada gua yang agak besar. Okey, kita boleh masuk ke dalam tu. Mungkin itu mereka bayangkan sebagai mulut naga kot. Okey, kat sini kita tak boleh lama-lama sebab memang agak sejuk sini. Okey, dan airnya amat dingin. Okey, satu lagi perkara menarik di air terjun ni, dulu tempat ini adalah lokasi penggambaran filem Tatara Samurai yang dibintangi oleh kumpulan artis terkenal di Jepun yang bernama Exile. Sebenarnya ada kaitan kenapa filem Tatara Samurai ini dilakonkan di wilayah Unan ini. Sebabnya dulu di Unan ini, masa kurun ke-16 dulu, mereka mempunyai satu kawasan peleburan besi dengan menggunakan sistem relau khas yang dinamakan Tatara. Sistem relau itu adalah paling terbaik di Jepun pada waktu itu. Dan dari besi yang dihasilkan daripada relau itu, mereka buat pedang, katana ataupun samurai yang paling terbaik di dalam Jepun. Ada muzium pedang di sana ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita sama-sama berdoa agar wabak coronavirus ini akan reda satu hari nanti, dan InsyaAllah kalau kita diberikan rezeki tahun depan, kepada sesiapa yang merancang untuk ke Jepun dan ada niat untuk pergi ke Shimane Ken ini, boleh hubungi saya. Sebenarnya banyak lagi tempat hidden gems untuk melihat sakura ini di dalam Jepun. Tetapi tak banyak orang menceritakannya lah. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.